Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan kepada teman-teman pelayar Amir Hijaz Fans Club. Doa saya agar saudara sihat walafiat dan dapat bertahan dalam suasana yang begitu getir ini. Apa khabar saudara Syah Ibrahim, saudara Muhammad Ali Arifin, Adiwara Angkasa, Mustafa Elias, Haji Wan Ismail, Waalaikumsalam, Nazli Nas, awal masuk hari ini Nas, Azlan Yusof, salam. 4 tulang kering, ialah kita berusaha lah dengan menggunakan 4 tulang kering kita ya. Potih Zul Osman, Eden Awang Tahir, silakan menghadap. Mazuki Makno, Shifu Spring, Pete Rappend, Haji Azhar Abdul Manaf, Rabang Tebing bin Kulub, Waalaikumsalam, Saudara Mahmud Abu Bakar, Deli, Yanas, okey, Rubidin, apa khabar Abi, Halimah Hashim, Nazman Man, Adi Black Cat, Ismail Abu Hassan, Saudara Syah Izam, Saudara Abu Samah, Datuk Kucung ya, Nazir Bazin, Saudara Muhammad Yusuf, Waalaikumsalam, Zaini Hashim, Saudara Muhammad Mahari, Saudara Alias Adan Khalil, Syed Baharudin, Rabang Tebing bin Kulub, khabar ya, sihat, clear ya, suara clear, jelas ya. Kalau jelas sila like untuk kita teman-teman yang lain. Ada 2-3 perkara yang kita nak sentuh malam ini. Salam Datuk, saya pun moga sihat semua Saudara Roslan ya. Saudara Ramlah Hamid, Saudara Mohid Mat Fadil, Musa Ridwan, Wak Sukimin, Wak Ijat ya. Jet PLC, Moray Murni, Saudara Mak Ngah, apa khabar? Saudara Syarul Ikhwan, Kuda Lago, ini Kuda Lago ni kena belaga je tu. Tijah Wagiran, Samsul Anwar, Alimah Syamsuddin, Saudara Mak Isa, Day Kiro dan Hamtam sajalah labu sekarang ni. Baik, saya ingin melaporkan seperti biasa tentang kedudukan hari ini. Laporan tidak lain tak bukanlah kedudukan COVID-19 yang masih lagi mengancam negara kita. Kita masih lagi belum menang lagi ya, Saudara Nazrul Taufik lah. Raja Ni Said, Raja Kamal, Raja Bazlan ya, Azman Petra, Maria Mariana, Degawan Jana, Orang Perak, Mat Razi Ayub, Kerambit Saini Suluk. Okey. Kes terbaru hari ini ada agak berkurangan. Semalam ada 1,208 orang, tetapi hari ini 1,103 orang. Masih lagi 4 angka. Dengan kematian seramai 4 orang, artinya sudah 313 warga kita meninggal dunia akibat COVID-19. Jumlah mereka yang dijangkiti COVID-19 yang terkumpul adalah 48,520. Jatuh kat bakau. Sabar Saudara Azman, saya akan bercakap. Saudara clear, Saudara Muhammad Ali, terima kasih. Zubaidah Din Jebat, salam Datuk. Kini hikayat telah menjadi hakikat. Ya, gitulah. Dari Sabah, Alhamdulillah, semalam turun 381, hari ini 288. Masih lagi ratusan jumlahnya ya. Di Labuan semalam 30, hari ini 8 orang. Di Sarawak, Alhamdulillah, semalam 4, hari ini 1 orang saja. Di Kedah, naik balik pula dah. Semalam 8 orang, hari ini naik balik 10. Sehari sebelum tu 10 orang yang dijangkiti. Kemudian dia turun 8 orang, hari ini naik balik 10 orang. Di Penang, semalam 42, hari ini turun 26. Di Perak, Yop, bagaimana ni Yop? Semalam 21 orang aja, hari ini 116 Yop. 116 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam 21. Sehari sebelum tu 53. Di Selangor ada kelegaan. Semalam 185, dia turun daripada 364, turun 200, 185, hari ini turun 151. Di Kuala Lumpur semalam mendebarkan kita, memeranjatkan kita dengan jumlah yang dijangkiti adalah 475, hari ini 392. Masih lagi ratusan orang yang dijangkiti. Di Putrajaya, Kekal 1, Negeri Sembilan, aduhai, dia 371, tiba-tiba dia drop, turun 48. Hari ini naik balik 90 orang. Warih, apa ni? Jadi sebab jumlah di Negeri Sembilan adalah 3,511 yang dijangkiti oleh virus corona.
Di Melaka 1. Tahniah Rosli Lendu. Semalam 2 orang, hari ini 1 orang. Di Johor semalam 9, hari ini 8 orang. Pahang kekal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari berturut-turut. Pahang sifar virus corona. Di Terengganu pula elok bertahan 7 hari, tiba-tiba hari ini naik 4 orang. Ya Sri, saya akan buat pengumuman sebentar lagi. Terengganu 4 orang. Di Kelantan naiklah saudara Azmi. Semalam 1 orang, hari ini 7 orang. Dan Perlis alhamdulillah semalam 1 orang, hari ini balik sifar kosong. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Di Perlis juga sudah sifar. Jadi cuma hanya 2 negeri saja yang sifar virus corona ini. Di Amerika tadi laporan saya dapat tadi adalah 11 juta 38,312 orang telah dijangkiti virus corona yang terkumpul dengan kematian sejumlah 246,224 orang. Saudara, sebentar tadi saya menerima berita yang amat menyedihkan. Sahabat karib saya yang saya kenal sejak tahun, berkawan dengan beliau Allahyarham sejak tahun 1997. Boleh katakan boleh setiap minggu kami minum kopi, kami berbual soal politik dan sebagainya. Hari ini dengan rasa berat hati saya ingin maklumkan bahawa Yang Berhormat Dato' Haji Hasbullah Osman, iaitu Ketua UMNO bahagian Greek, telah kembali ke rahmatullah akibat saya rasa mungkin kerana serangan sakit jantung. Sebab siang tadi beliau masih ada di Parlimen. Beliau bersama-sama dengan ahli Parlimen yang lain. Cuma hari ini dia tidak berpeluang untuk membahaskan sebarang persoalan, ya Saudara Ruslan. Tapi selepas saja Parlimen ditamatkan pada jam 2 petang, beliau terus bergegas katanya nak pergi ke Kuala Lipis. Mungkin urusan kerja ke sebab beliau adalah juga sebagai pengurusi syarikat perumahan negara. Tapi sampai saja di Raub, beliau mengadu sakit dada dan pergi ke sebuah klinik untuk mendapat rawatan dan disahkan meninggal dunia. Petang tadi saya dapat berita sekitar pukul 7 sebelum saya nak solat maghrib tadi. Beliau kembali ke rahmatullah dan mayat Allahyarham masih lagi di Raub. Saya belum dapat kabarannya apakah akan dibawa ke Kuala Lumpur ataupun akan dibawa pulang ke daerahnya, itu di Great Perak. Jadi saya mohon teman-teman semua, marilah kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada Allahyarham Dato' Haji Hasbullah Osman, seorang pejuang bangsa kita yang tak banyak cerewet dalam hidupnya. Orang yang paling baik, seorang sahabat yang saya terima paling baik. Tak reti mengata orang. Dia bertugas sebagai sesepolitik Datuk Haji Rosli, sesepolitik pada Tan Sri Muhyiddin, kemudian jadi setiausaha perhubungan UMNO Negeri Perak, kemudian dapat jadi wakil rakyat, sehinggalah saat-saat akhir. Saya ingat saya 2 minggu lepas, saya masih lagi sempat sambil saya isap rokok tu, dia kata ni isap rokok ni, orang kata bahaya, kita isap je lah. So begitulah hubungan rapatnya saya dengan beliau, dan saya amat terkesan atas kembalinya Allahyarham Dato' Haji Hasbullah bin Osman. Bersamalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk roh Allahyarham. Semoga Allah menempatkan rohnya di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita berdoa, daripadanya dia datang dan kepadanya dia kembali. Dan kita juga akan mengikutinya. Waalaikumsalam Saudara Sulaiman Hasan, Fadil Yub. Dan kita yang masih hidup lagi sentiasalah beringat bahawa hidup ini tak kekal. Jadi sebab itu janganlah dikejar sesuatu. Tak ada keperluan pun nak kejar yang bukan-bukan. Pangkat, darjat akan kita tinggalkan. Harta, segala kekayaan juga akan kita tinggalkan bila sampai waktunya. Selalu Wahid, Saudara Lela, saya terkesan sebab kita mengalami kehilangan salah seorang pejuang bangsa. Beliau begitu, dia kerjanya dulu seorang guru. Sahabat saya ni cukup baik orangnya. Tapi nak buat macam mana? Sudah sampai waktunya, maka kembalilah beliau ke pangkuan ilahi. Kita juga akan ke sana juga. Ya, kita berdoa moga-moga rohnya dicucuri oleh Allah. Ya, Saudara Muhammad Abu Bakar, kita ucapkan salam takziah untuk seluruh keluarganya. Anggaplah ini dugaan yang tidak terduga, kita juga terkesan.
Baik, saudara. Kita teruskan juga. Hidup perlu diteruskan. Ya. Baginda Rasulullah SAW menyarankan kepada kita supaya kita tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, iaitu tidak berfaedah baginya. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi yang ke-2318. Status hadis ini adalah hadis hasan. Semalam saya difahamkan hadis sahih, ke bawah daripada sahih ini hadis hasan, yang kebenaran itu melebihi daripada hadis-hadis yang samar. Jadi ini hadis hasan. Jadi pengajarannya, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Serta menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah adalah sia-sia belaka. Apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Jadi antara perkara yang tidak berfaedah ialah bercakap kosong, menulis serta memforwardkan sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, termasuk juga menghabiskan masa bermain game, atau duduk sembang kedai kopi, ataupun suka mengambil tahu perkara yang tak ada kaitan dengan dirinya, atau suka menjaga tepi kain orang, kemudian memberi komen yang negatif pula. Iaitu antara sifat-sifat yang tidak berfaedah. Jadi anjuran ini menyerlahkan suatu ajaran Islam yang amat baik, yang boleh menyumbang ke arah pembangunan umat. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena mengena dengan dirinya, nescaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan serta menghasilkan produktiviti yang berkualiti. Ingat, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini hadis ini kiriman daripada Pertubuhan Ikra Malaysia, negeri Johor. Saudara, dalam kesedihan kita begitu, tapi hidup mesti diteruskan. Jadi dalam keadaan begini, ini bab kita iaitu e-commerce. Berkali-kali saya katakan, kalau teman-teman ada produk, ada bahan yang mahu untuk diutarakan, silakan hantar kepada saya ataupun hubungi anak anda saya, untuk kita sama-sama berkongsi, melihat kalau ada ruang ataupun ada peluang-peluang untuk perniagaan. Tentulah seperti biasa, jangan lupa pada saudara yang ingin menikmati ataupun makan, tak payah cari lauk, ambillah dendeng manis buah tangan Siti Farehah. Ini dendeng manis Siti Farehah ini adalah produk keluaran menantu saya, 017 711 4300. Hubungi beliau 017 711 4300. Kemudian dalam kita duduk, jangan buat bukan kita baca buku. Saya ada 2 buku. Ada dua butir buku yang saya hasilkan, iaitu satu buku kisah tentang perjuangan yang bermakna mulia Tengku Razili Hamzah. Ada rahsia yang terpendam yang perlu kita tahu. Ini bukan nak mengata orang, sebab ini cerita yang benar saja. Yang kedua adalah kisah catatan dari penjara. Buku ni tak banyak mana pun. Nanti kalau dah tak ada, nanti saya tak akan ulang cetak dah. Ini elok kita simpan sebab ini merupakan diary terakhir Allahyarham Datuk Arun sepanjang hayatnya, yang saya pun diberikan oleh anaknya sendiri. Itu Datuk Mazhar Harun minta saya terbitkan kerana ini menjadi simpanan harta untuk generasi akan datang, untuk melihat tentang perjuangan bangsa kita. Jadi untuk mendapatkan buku ini, sila hubungi Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Juga ada juga produk isi rumah saya dia buat, iaitu boleh berkongsi perniagaan, iaitu berkongsi perniagaan kepek, kepek bawang putih, kepek peria, kepek terung, keripik halia ataupun campuran halia, bawang putih dan peria. Tempe salted egg pun ada. Jadi orang tanya saya, salted egg tu apa dia? Saya kata telur masin.
Jadi di blend dengan seperti rupa, bolehlah nak rasa. Begitu juga dengan bawang goreng. Kalau saudara nakkan rendang tuk juga, ini orang Perak. Rendang tuk dan bahulu berdal. Ini untuk orang Perak. Okey. Jadi kalau mau sila hubungi 011 330 41241. Itu produk keluarga saya. Saya baru menerima satu kiriman daripada saudara Azhar Aziz Zainal. Dia tinggal di Jalan Kaki Bukit, Besri, Perlis, Indra Kayangan. Dia menghantar pada anak saya tadi, iaitu ini produk ni keluaran daripada syarikat Orgabio Manufacturing Sdn Bhd. Cuma syarikat ini pengeluar syarikat ini di Bandar Tasik Kesuma Teknopark di Branang, Selangor. Cuma macam mana boleh sampai ke Perlis, itu urusan perniagaan mereka lah. Dan wakil pengeluarnya adalah TDC Holdings Sdn Bhd di Jalan Dusun Muda, Kota Baru, Kelantan. Produknya adalah C2 Joy. C2 Joy ini adalah susu kolostrum. C2 Joy susu kolostrum. Harganya satu kotak ada 25 sachet ni, RM120. Dan kalau menjadi keahliannya percuma 3 kotak, untuk menjadi ahli pengedarnya adalah RM330. Ya. Ini saya ingat perniagaan MLM C2 Joy, ya, kontak Tuan Azhar Rizan. Produknya susu, iaitu saudara Azhar Rizan boleh dihubungi melalui telefon 0110-435548 dan saudara Mus 0198356690. Ini untuk mereka-mereka yang mau mengedarkan produk ini di Sabah dan Sarawak. Jadi mengikut daripada apa yang saya dapati, dapatan saya, ini susu ini pertama disahkan oleh Mestik, disahkan oleh halal, produk halal, GMP certified, HAPS ini produk, dan food safety, dan juga mesti ada dia punya ni kelulusan, semua ada di sini. Jadi artinya produk ini bukanlah produk celup-celupan. Okey. Sebab kebaikan susu ini katanya itu pertama sekali untuk mengembalikan semula sistem imun dalam badan kita, untuk orang tua macam saya lah kot. Kedua, membantu mencegah kuman dan penyakit. Ketika mencepatkan ketumbuhan tisu dalam badan. Keempat, meningkatkan jizin tulang. Kelima, membaiki sistem tubuh yang menua. Keenam, meningkat kebesaran asid amino. Dan ketujuh, merangsang tenaga dan cerdas. Merangsang tenaga minum. Jadi saya pun bertenaga lah bila saya minum. Nampak-nampak gayanya sekarang ni saya pula jadi jurujual. Saya tak ambil apa-apa komisen daripada syarikat ini. Saya menggalakkan teman-teman yang mau berniaga, hubungi beliau. Sebab itu saya punya ruang ini adalah untuk memasarkan ataupun untuk mempertemukan, supaya sama kita dapat menjalin persahabatan, menjalin perkongsian perniagaan. Tidak lain tidak bukan dalam keadaan negara yang begitu kita tak menentulah ekonominya. Jadi ada ruang untuk boleh cari rezeki, sila hubungi. Saya tidak mau campur urusan ni. CJ2 Khair Osman memang terbaik. Itu saudara Khair Osman, saudara Izam, salam. Jadi bagi saya mengemukakan produk ini baik, disahkan semuanya lengkap. Saya cuba dulu, okey. Jadi bila okey, jalankanlah mereka. Bukan dengan saya jual produk lah pula. Bukan saya jual produk, tidak. Saya tidak menjual produk. Saya nak bagi pencerahan yang lain. Tapi saya macam sebagaimana saya nyatakan, saya akan memberi kesempatan dalam tempoh 5 ke 10 minit untuk, kalau boleh, untuk kita saling berkenalan, saling berniaga. Tidak lain tidak bukan, carilah peluang. Jangan sekadar dengar labun saya, tak dapat apa-apa. Labun dengar cerita pedagang ni tidur. Ini ada ruang. Kalau ada, kalau tak ada, tak apalah. Nak buat macam mana, ya? Sebab tajuk perbincangan kita malam ini adalah berhubung dengan islah kepimpinan. Saya akan cuba menggunakan perkataan islah, mempopularkan islah. Sebab ini permintaan sahabat kita, dia tak mau dengar perkataan satu lagi tu, iaitu Ba Alwi Al-Atas. Saya terima kasih pada Ba Alwi Al-Atas yang menyarankan supaya saya menggunakan perkataan islah. Jadi tentang islah kepimpinan ini, saya katakan kepada pemimpin,
dengarlah suara akar umbi. Dengarlah suara akar umbi. Ya. Sebenarnya saya bila layari website ni, saya ketawa sebenarnya. Ketawa kerana terdengar ataupun terlihat satu kenyataan lucu selucu-lucunya bagi saya, iaitu kenyataan Azmin Ali. Apabila Azmin Ali kata dalam FB-nya, pemimpin harus jadi seorang yang bermoral untuk dilihat bermoral. Meleleh-leleh audio saya lah dengar. Kalau benarlah begitu, Azmin, bantai kau lah. Dan hari ini saya tengok, ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, Menteri Kewangan. Dalam satu kenyataannya hari ini, beliau menyatakan ini berhubung dengan ETF, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Dia kata bahawa mendukung semangat prihatin rakyat, kerajaan telah pun memperkenalkan insentif baru, iaitu iSinar. iSinar asalnya aduhai. Jadi saya tengok keadaan begitu, apalah dia orang ni, saya kata. Jadi program iSinar yang telah diumumkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja hari ini katanya adalah kesambungan kepada program iLestari. Di bawah iSinar, kepada kategori simpanan akaun bawah 90,000 dan kategori simpanan akaun melebihi 90,000. Jadi saya tengok balik dia punya kenyataan tu, kalau bawah 90,000 tu terus teranglah kita susah. Kalau simpanan atas 90,000 menepatilah kata-kata yang kaya je tambah kaya, yang miskin bertambah miskin lah kita ni. Apa nak buat? Bukan, saya tidak mau menyanggah. Okeylah kerajaan nak keluarkan. Tetapi saya lihat berbelit-belit lagi, masih lagi dia kata buat kategori ahli yang punya jumlah simpanan akaun 1 yang bersamaan atau melebihi 90,000, ahli dibenarkan mengeluarkan secara ansuran selama 6 bulan. Bukan bagi sekaligus, tidak. Konon-konon jumlahnya banyaklah. Iaitu kalau ikut katanya, dia kata 6 bulan sehingga maksimum 60,000. Takluk kepada jumlah simpanan. Jadi artinya bukanlah dia nak bagi setegak begitu. Jadi saudara, itulah keadaan negara kita ni. Nak buat macam mana? Bagi saya okeylah tu. Kalau dia nak bagi keluarlah. Dapat 5-6 ribu pun jadi. Tapi cuba saya tengok tu ada kenyataan EPF lain pula. EPF kata 4,000 dulu. Kemudian bagi selama 6 bulan. Jadi berbelit-belit. Ini yang saya kata, kadang-kadang pimpinan menyusahkan rakyat. Yang kita minta sekali one go. Bagi 10,000 tuntas. Kolash. Full stop. Pergi ke EPF, pergi pejabat, masuk. Lepas tu katanya pengeluaran ini bermula pada Januari. Yang kita nak sekarang. Ini yang sebabkan saya teringat kata-kata daripada Yang Muhammad Tan Sri Noh waktu beliau membahaskan belanjawan ini di Parlimen. Dia kata sekarang ni diumpamakan rakyat tengah kelemasan. Campaklah pelampung tu pada rakyat supaya rakyat boleh survive, boleh bernyawa, boleh terus hidup. Kemudian kalau dah okey, ambillah balik pelampung tu. Itu cerita sebenar-benarnya, tapi masih lagi berbelit-belit. One off masih tersekat-sekat, betul. Kita nak bangkit habis cerita. Saya tak faham. Lepas tu katalah bahawa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja nak menjamin masa depan rakyat, nak jamin dia punya simpanan. Kalau dah tenat sekarang ni. Naik beres boh. Tunggu PR15 lah. UMNO terkubur. Kenapa pula? Ini bukan salah UMNO. Ini yang saya katakan. Akhirnya orang menyalahkan UMNO. Kerana kerajaan hari ini disokong oleh UMNO. Jadi kita menyokong saja, kita terpalit teruk. Sedangkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin bukan kerajaan UMNO. Ini sebenar-benarnya saya nak memperbetulkan. Syahrizal Izam, saya kecewa. Bukan selalu saya juga kecewa. Jadi Faridah Abdul, jadi dalam keadaan Saudara Samsul Anwar, saya sekarang ni rakyat nak sekarang. Kenapa nak tunggu sampai Januari, 2 bulan lagi? Mana pelampungnya? Apalah salahnya? Bukan sebab saya kata ini bukan dia minta duit daripada kerajaan, duit simpanan mereka. Nak keluar, betul-betul susah lah. Memang saya
Kadang-kadang dia orang ni tak tahu malu ke. Saya setujulah dia orang ni. Nak saya maki Hamun, ini ruang kita tak bolehlah kita nak maki Hamun mereka. Tapi itulah keadaannya. Itulah naratif kehidupan rakyat hari ini. Rakyat nak duit. Sekarang ni pun bila betul saudara ni Beres Bon, dia buka mulut nak duit. Segala-galanya keperluan. Ini adalah keperluan untuk meneruskan kehidupan. Naik beres tak ingat mati ke? Tak tahulah mereka. Sekejap saya minum sekejap dah. Betul. Tanjung Karang dia hentam kau. Sebab dia kata dia PNB dia PUNB dia kata dia buat bagi semua. Kenapa yang lain tak boleh? Nah, ini masalah sekarang ni yang kita lihat pimpinan kerajaan ni berbelit-belit. Apalah salahnya satu para pun cukup. Kerajaan hari ini bersetuju agar penyimpan-penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan mereka daripada akaun satu sejumlah RM10,000. Sudah. Tak payah nak sebut dia ada simpanan RM10,000 ke RM90,000 ke RM100,000 ke. Kita tak nak ambil tahu. Kita nak campak pelampung tu, rakyat pegang pelampung. Sekarang ni rakyat tengah kelemasan. Ya akhirnya betul Adi, akhirnya UMNO yang kena tempias. Tak pasal-pasal. Sebab kita okeylah UMNO menyokong kerajaan itu selepas Dr. Mahdi tak nak menyertai tanda lagi jadi Perdana Menteri, maka okey dicadangkan Tasimuddin, UMNO sokong. Sebab kita sedar bahawa ini kerajaan ini rentetan daripada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Bukan kerajaan kita, UMNO gentleman. Tapi nampak gayanya gentleman kita ni tidak dilayan secara gentleman oleh mereka. Akhirnya kita yang terpalit, UMNO yang disalahkan. Itu yang buat saya marah tu. Betul lah saudara Rosdi. Apa salahnya bagi RM10,000? Kedebuk begitu habis cerita, selesai masalah. Rakyat tak bising, malah rakyat akan bersyukur, rakyat akan berterima kasih. Jadi mereka ni gambarnya tak berterima kasih. Tu nampak gayanya begitulah. Saya ingat bajet ni nampak gaya 26 bulan ni rasa-rasanya tenat ni. Tak. Begitu juga dengan isu moratorium. Masih lagi saya ada banyak cerita lain. Saya nak ulas tapi bila tengok keluar kenyataan daripada Tengku Zafrul tadi, cerita EPF satu hal, yang moratorium senyap. Apa benda lah dia orang ni? Kenapa tak boleh sekali umumkan bahawa kerajaan menyarankan kepada institusi perbankan untuk menangguhkan kutipan hutang mereka rakyat yang terkesan oleh COVID-19. Bukan negara kita saja, satu dunia. Tak perlulah takut, kalau kita buat begini, kita wujudkan sistem moratorium ni, maka dunia lain akan melihat sistem perbankan kita buruk dan sebagainya, orang tak nak bayar. Tak ada kena-mengena. Negara lain pun buat lebih hebat daripada kita. Macam saya katakan semalam, Australia saya 20,000, boom, begitu sekali. 20,000 Aussie, lebih kurang 60,000 nilainya. Ya, saudara Ham bosan dah kurang satu ni. Itu kita malah nak bercakap dah berbeda undi-undi ni. Kadang-kadang yang kita nak sekarang ni, kita tuntut agar kerajaan prihatin dengan kehidupan rakyat. Rakyat terdesak hari demi hari. Nak tunggu sampai Januari. Apa benda ni sebenarnya? Apa sebenarnya yang nak disembunyikan oleh kerajaan? Apa sebenarnya percaturan kerajaan? Apa sebenarnya percaturan mereka di kumpulan wang simpanan pekerja yang tak nak bagi keluar duit rakyat? Kamu dah pegang duit aku sekian lama, sekarang ni aku tengah susah. Bukannya aku tengah senang. Bukan aku minta duit daripada mak bapak kamu. Yang aku nak minta duit aku. Itulah bahasa yang tepat-tepatnya. Tapi saya rilis saja RM10,000. Tak payahlah nak mengarang sampai 3 muka surat kenyataan media daripada Menteri Kewangan. Tak perlu, rakyat tak nak baik tahu. Tak payah cakap lah bahawa rancangan ekonomi, bahawa kerajaan prihatin, bajet 332 bilion. Tak perlu, rakyat tak mahu tahu. Kau nak sebut bilion-bilion ni buat apa? Yang rakyat hendak adalah RM10,000 Malaysia. Faham? RM10,000 Malaysia dari akaun kami.
yang berkelayakan. Kalau kami tak layak, tak usah bagi, tak apa. Kami diam. Dia 10,000 take off. Tak kisahlah dia simpan 90,000 ke, dia simpan 900,000 ke. Orang yang ada 900,000, dia tak perlu sebab dia banyak duit. Dia gaji besar. Kalau boleh ada 90,000 ke atas dalam bank, dalam EPF, tentulah gaji dia besar. Kalau 900,000 lagi besarlah gaji. Orang kaya ni terus kaya. Ini saya katakan, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah apa-apa kedana. Ini bukan soal apa-apa kedana. Tertelak rakyat. Itu yang Datuk Tan Sri Norma kata, balingkan pelampung untuk dia nak pegang sekejap. Sementara sebab kamu berkeyakinan. Kamu berkeyakinan selepas bajet ini, ekonomi ini akan dirancangkan lagi. Kamu yang berkeyakinan, bukan kita. Dan kita pun sama-samalah setuju. Rakyat okeylah, terimalah hakikat bahawa kerajaan sedang berusaha. Okey, kita sama-sama berdoa supaya ekonomi kita segera pulih. Itu saja. Dan nak bagi pun bukan 32 juta rakyat, tidak. Penyimpan lebih ke 30 juta rakyat Malaysia kok. Itu saja. Dan bukan 30 juta pun daripada EPF yang ada dalam kumpulan masyarakat kerja, lebih kurang 4 juta lebih saja. Bagi 10,000 habis kita 44 bilion. Soalnya apa benda yang kamu nak sorok daripada rakyat? Di mana masalah sebenarnya? Berterus terang pada rakyat. Lebih senang kami menerima. Untuk kami membuat ketetapan sama ada kami nak bersama atau tidak dengan kerajaan. Kalau ini keadaannya. Ini tidak. Kerana yang menuntut ini warga ahli parlimen daripada UMNO, maka ini dipandang sepi. Begitu juga dengan moratorium. Yang kita minta bukan kita nak hapuskan macam mana Makdum, ketua namanya ketua pemuda dia tu. Ketua pemuda daripada parti PBBM. Timbalan Menteri, dia kata minta kerajaan hapuskan hutang. Kami tak nak lah. Kita tahu kalau kita berhutang kita nak bayar. Cuma sekarang ni tolong bagi tahu dekat bank, bagi tahu pada institusi kewangan, jangan ambil tindakan. Itu saja. Kalau ekonomi dah pulih, confirm kita akan bayar. Tambah-tambah lagi kita penganut agama Islam, kita tahu hutang itu akan dituntut di akhirat nanti. Jadi kita akan bayar. Sebab itu apabila jenazah mau dibawa ke kuburan, dia punya warisnya akan bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ketahuilah, jika saudara ada punya hutang dengan si mati, okey, nak bayar balik pun dan nak halal pun pulanglah. Tapi kalaulah si mati ini ada punya hutang, tuntutlah dengan keluarganya, baru kita akan bayar. Bukan kita tak nak bayar. Cuma kita minta kerajaan campur tangan sedikit. Bagi tahu pada institusi kewangan, bagi tahu pada bank-bank, jangan ambil tindakan sekarang. Itu saja. Dah tak tahu dah saya. Dah 2 minggu, dah sebulan dah rakyat menjerit. Tolonglah kami, tolonglah kami. Kenapa mereka pekak tuli ni sebenarnya? Ini betul-betul telinga betul pekak kuali lah. Mereka gaji puluh-puluh ribu, rakyat nak minta 10,000 untuk memulakan perniagaan, untuk memulakan kehidupan, untuk dapat beli beras, untuk dapat beli makanan simpanan. Sebab kita juga berkeyakinan kerajaan mampu untuk mengatasi masalah COVID. Kerajaan mampu mengatasi ekonomi dalam tempoh akan datang. Dengan adanya rangsangan ekonomi, dengan adanya bajet, ekonomi akan baik. Bila ekonomi baik nanti, segala hutang piutang kita akan bayar. Kemudian EPF nak potong gaji, potonglah sebab kita akan ada balik peluang pekerjaan. Apa masalahnya? Apakah kamu tidak yakin dengan apa yang kamu cakap? Artinya sekarang ni kerajaan tidak yakin bahawa ekonomi akan pulih. Walaupun keluar bajet 300 bilion lebih. Saya melihat dari sudut itu. Cuba fikir. Dia kata dengan rangsangan ekonomi, dengan bajet segitu banyak, 332 bilion, maka peningkatan akan merangsang ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita pada kadar 6%. Alright. Kalau ekonomi boleh pulih dengan kadar 3% ataupun 5%, tak usah banyaklah, 2% pun cukuplah KDNK, maka kira-kira akan buka balik. Peluang pekerjaan akan bermula. Rakyat boleh bekerja, tak adalah nak menyusahkan kerajaan. Bila kita dah boleh kerja, bila ada income, kita akan bayarlah segala hutang-hutang dengan bank dan sebagainya.
Artinya kalau kamu yakin perancangan kamu itu boleh terlaksana. Artinya kalau tak nak bagi begitu, kamu juga tidak yakin. Jadi kamu tak nak mau dipersalahkan. Jadi takkan dihempapkan segala masalah pada rakyat. Ini masalah yang saya nampak. Jadi saya harap kita bersabar, bertenang dulu. Tengok dulu apa pula pengumuman akan datang. Tapi bagi saya tak tahulah saya apakah kita boleh bertahan sampai Januari ini. Benar ke boleh dapat keluar? Ada yang kata boleh dapat keluar 6,000, dapat keluar 10. Tak kisahlah berapa pun. Jadi, tetapi bagaimana sekarang ini? Paksalah pergi berhutang. Kalau kat kampung-kampung dulu ada kedai Pak Mat. Kedai apa anak clean. Bolehlah berhutang lah. Lagi 2 bulan lagi bayarlah. Supermarket tak ada. You come, you pay. You don't have cash, give me your card. Kalau dalam kad you ada duit, okey. Kalau tidak, decline. Decline dah, pilih-pilih barang, balik jalan kaki seorang begitu dengan penuh kehampaan. Itu keadaannya. Kalau kita tolak bajet pun lebih kurang sama juga. Bagi saya kalau tolak bajet pun sama juga. Tapi memanglah gerar batin nak ajarlah. Ini saya harap secara faham. Tuntutan kita bahawa kita nak RM10,000 tunai daripada kumpulan wang simpanan pekerja bagi kita yang punya simpanan lebih daripada RM20,000. Full stop. Sebab alasan kita, aku mau hidup lagi. Baik. Itu saya tak mau bercakap lagi, mungkin malam besok kita tengok lagi apa perkembangannya. Ya. Ni satu hal lagi ni. Ada pula politik gabungan baru. Ini Tan Sri Anwar Musa ni satu hal lagi ni. Buku 35. Gabungan baru sebut oleh Tan Sri Anwar Musa ni adalah gabungan baru terdiri daripada UMNO, PAS, PBM dan Pejuang. Apa hal ni? Tan Sri Anwar Musa ni dia dah konsult ke dengan Majlis Tinggi UMNO? Dia dah bincang ke di peringkat Majlis Tinggi UMNO kerana dia boleh buat pengumuman bahawa dia kata ada gabungan baru terdiri daripada UMNO, PAS, PBBM dan Pejuang. Apa benda ni sebenarnya Tan Sri Anwar Musa nak bawa ni? Sebab itu saya dapat saudara Aspan tu dia. Dia kata oleh kerana Anwar Menteri Wilayah, saya cadangkan kepada Anwar sebab tubuhlah parti dari kalangan tukang-tukang urut kat Bukit Bintang. Masuk ke dalam gabungan parti sekali. Sebab dia mengakui UMNO lemah dan terpaksa bersandar kepada apa-apa parti sekalipun untuk survivalnya. Jadi orang ni 9 kata dia. Orang negeri 9 kata dia orang ni dah tak ketawanan dah. Dia orang ni dah mamai. Kita nak tanya sekarang ni muafakat nasional ke Perikatan Nasional? Isunya dua saja. Bukan soal apa ini kau nak gabungan apa semua. Sebab akar umbi di bawah antara kalangan ahli UMNO dan PAS dah keliru. Keliru sekelirunya. Dan orang UMNO, orang Melayu dan Muslim yang tidak berparti, mereka tetap sayangkan pada perpaduan rumah. Tak usah nak reka lagi lah. Nak gabung lagi apa semua. Apa benda kau nak gabung lagi? PAS, UMNO, Muafakat Nasional. Tuntas. Ini tarik pula PBM jadi ahli. Lepas tu ini pada 19 bulan Oktober lalu, Muafakat Nasional, Jurukuasa Muafakat Nasional dah katanya memutuskan untuk mendaftarkan Muafakat Nasional. Tapi macam mana nak daftar? Sebab PAS jadi ahli pada Perikatan Nasional. Jadi apa masalahnya? Jadi saya tadi seorang lawyer syar'i, saudara saya boleh panggil dia Ustaz Fasaluddin. Beliau adalah pakar undang-undang. Tapi undang-undang syar'i. Dia kata kena daftar Muafakat Nasional dengan segera. Kena tunjuk usaha dan bukti yang mana sedang didaftarkan seperti ada borang dari RS. Jadi bukan asyik nak mesyuarat jatuh kuasa, mesyuarat daftar tak juga. Kalau mana-mana pihak tak nak daftar Muafakat Nasional atau sengaja melanggar pendaftar MN, lebih baik bubar sajalah Muafakat Nasional. Ini pandangan beliau. Sama ada UMNO proceed dengan Barisan Nasional, meneruskan dengan Barisan Nasional, atau sebagaimananya tak perlulah. Jadi ini keadaannya. Ada saya terima kira dia kata benar. Rakyat di bawah sudah bersuara. Teman-teman yang rapat dengan Tan Sri Anwar Musa, tolong sampaikan. Ini kenyataan bawah. Iaitu kenyataan ahli-ahli peringkat akar umbi. Dia kata Tan Sri Anwar Musa jangan lebih sudu dari kuah. Bagus nak buat grand design coalition lah.
Tapi pendaftaran PFMN, pendaftaran muafakat nasional yang diamanahkan kepada beliau sebelum ini pun masih belum diuruskan. Bagaimana nak cerita pasal grand design? Jadi kena baca realiti rakyat dan akar umbi UMNO dan PAS yang nakkan perpaduan UMNO dan PAS atas nama muafakat nasional. Full stop. Tak payah nak buat grand itulah, grand ini. Ini apa benda ni sebenarnya transaksi? Mabuk ketung kot. Atau kesedapan jadi menteri, dah lupa. Uruskan Kementerian Wilayah betul-betul. Balahlah dengan Tan Sakok tu. Kita mula-mula dia balah Tan Sakok, memanglah kita nak bersama dengan dia. Tapi bila dia buat kenyataan mengarut begini, kita pun pening kepala lah. Saudara Zakaria Ahmad, dia menulis dalam wall saya. Dia kata apa? Mengapa Anwar Musa sebut PN bukan muafakat nasional sebagai gabungan politik terbesar negara ini? Dia mempersoalkan. Dia kata dia muskil kerana Anwar dan PAS tidak memperkasakan muafakat nasional yang diasaskan bersama UMNO, tetapi memberi prioriti kepada Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Dia tidak pasti ada tuju UMNO Barisan Nasional sebab Anwar Musa dan PAS mengubah haluan dan lebih pro pada Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Kerana itu katanya rakyat perlu bersatu di bawah MN, bukan di bawah Perikatan Nasional yang mempunyai ciri-ciri pemimpin basi dia. Akibat menyokong DAP PS sebelum PRU 14. Ini benar. Mereka yang dalam PPBM itu adalah pemimpin basi. Kerana mereka dulu bersama dengan DAP. Mereka bersama dengan PKR dan sebagainya. Kenapa mereka mau didewakan? Mereka menentang UMNO dengan PAS. Dalam pilihan raya dulu, sama ada pertandingan 2 penjuru ke 3 penjuru ke, mereka menentang. Tapi sekarang ni mereka mengagungkan. Jadi sepatutnya Anwar Musa ni perlu patuh keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Majlis Tinggi UMNO, bukan bersuara di luar keputusan UMNO. Kalau ini keadaannya, dia kata beliau perlu dipecat. Jangan dia tahu nak pecat orang saja. Kalau dia dah telajak, balik ke pangkal jalan. Sebab dia kata itu, ini kasar ni seorang Anwar di sini. Saudara Zakaria, dia kasar dia geram itu saya tahu. Dia kata masih ramai lagi baru dalam UMNO ni, kata. Ramai lagi, dia kata, yang belum dapat dikesan. Jadi kenyataan ini melihat simptom dan karakter sesetengah pemimpin berkenaan dengan talam 2 muka, main 2 kolam, 3 kolam dan sebagainya. Seorang lagi iaitu catatan Saudara Rosli Lazim. Saya baca. Saudara Rosli Lazim dia kata jika PAS masih berdolak dalih dalam memilih antara muafakat nasional dan PN, biarkanlah saja. Ini dia kata biarlah. UMNO sepatutnya menumpukan perhatian untuk membangunkan Barisan Nasional bagi menghadapi PRU 15. Biarpun berlaku pertandingan 3 penjuru, BN masih berpeluang memenangi PRU 15. Sebagaimana kita ketahui, undi PKR dan PBM, undi untuk PA sudah merosot dan berlaku perpecahan di pihak PKR dan PBM. Manakala undi bagi Perikatan Nasional juga merosot kerana perpecahan yang sama. Jadi geng Azmin tak ramai dan geng Abah Lu juga tak ramai. Kita dalam peraturan muafakat nasional kita ramai. UMNO tidak membubarkan cawangannya. Ini lagi kasar ni. Ini catatan daripada sahabat saya, Saudara Muhammad Noor. Dia ada dalam berapa ratus politiknya. Dia tulis, dia membuat memorandum dia kepada Yang Berhormat Datuk Pengerusi Barisan Nasional. Oh, betul-betul dia hentak betul ni. Dia kata perlu ambil tindakan tertentu kepada Setiausaha Agung Barisan Nasional. Ahli-ahli akan undi melihat sejak dari pilihan raya kecil Slim River katanya di Perak hinggalah pilihan raya negeri di Sabah, kenyataan Setiausaha Agung Barisan Nasional tidak mengukuhkan Barisan Nasional. Malah seperti ada agenda peribadi yang tersirat. Apakah sejak dilantik menjadi menteri dalam kerajaan PN, beliau diminta oleh Tan Sri Muhyiddin untuk melemahkan UMNO dan Barisan Nasional? Itu dia bertanya. Bak kata pepatah Melayu, kalau ada musang berbulu ayam, habis ayam serban. Jadi andainya itu watak dan peranan Tan Sri Musa, jadi Datuk Pengerusi fikir-fikirkanlah apa langkah yang perlu diambil. Sebab ini kenyataan daripada ahli-ahli akar umbi. Mereka dah bosan dengan kehidupan yang susah yang mereka alami sekarang.
tidak ada kenyataan. Kita nak dengar juga beliau sebagai Sesat Agung Barisan Nasional duduk dalam kabinet. Kenapa dia tak menyatakan saya sebagai menteri mewakili UMNO, kita bersama dengan UMNO menuntut agar Menteri Kewangan tak apalah. Jangan atas sifat sebagai kamu duduk sebagai ahli kabinet, maka apa saya untuk rakyat betul. Tak boleh begitu. Sebab you kena ingat, saya berada menjadi jemaah menteri itu kena mewakili UMNO. UMNO memutuskan mesti ada EPF 10,000. Dan kita mau moratorium. Dan dia kena menyatakan sebab dia Sesat Agung. Jawatan itu bukan main-main, Sesat Agung Barisan Nasional. Tapi apa yang kita lihat, dah nak masuk Grand Coalition, nak tarik pula pejuang parti Atuk. Dah ada Abakau, panggil Atuk, panggil pula lagi Parti Muda. Apa tujuan? What's so great about Parti Muda, budak Sadiq Saigal Raga tu? Apa hebatnya Parti Pejuang? Berapa orang ahlinya nak tarik? Betul lah kata Saudara Asman Alias tadi. Carilah kumpul tukang-tukang urut yang ada kat Bukit Bintang, yang ramai tu. Tukang urut lah, maksud saya faham lah ya. Urut. So, tubuh parti bawa masuk. Sebab apa? Ini melambangkan seolah-olah UMNO ni hadap sangat, keparat sangat kita ni, leeh sangat, lekeh sangat. Ini tak betul. Sepatutnya kita, kalau kita macam Muhammad Ali sebelum dia bertarung dalam gelanggang, I'll beat you round 5. Bila masuk boxing ni, jadi lawannya tu dah goyang. Masuk round ketiga dah goyang. Waktu itu dah belasahnya terterak. Itu style Muhammad Ali. Politik juara tinju dunia Muhammad Ali, dia akan bercakap dalam press conference, dia akan bercakap mana-mana sebelum dia masuk ke gelanggang. I'll beat you round 3. I'll beat you round 5. Artinya dia ada keyakinan. Bila ada keyakinan, musuh dalam keadaan goyang. Ini tidak. Nak tubuhkan coalition, artinya kita goyang. Senyumlah Anwar Ibrahim. Senyum DAP. Now UMNO is facing the problem. Kita tak ada masalah. Kalau ini keadaannya, bukanlah watak sebagai seorang Sesat Agung. Apa kata Tan Sri Syarif Hamad? Ini orang lama. Tan Sri Syarif Hamad dia kata, hebat Sesat Agung BN ni. Ini dia menyindir. Hebat Sesat Agung Barisan Nasional ni. Hebat berwawasan. Iaitu Grand Coalition. Cukup berwawasan. Bagaimana besar gabungan coalition ini pun, tapi dia kata bagaimana besar pun gabungan coalition ini, tanpa hala tuju dan wawasan yang dikongsi bersama demi rakyat dan negara, ianya bakal dilihat demi untuk menyelamatkan jawatan dan kuasa politik. Itu yang sebenarnya. Apa pula kata pemimpin yang melantik Sesat Agung ini? Itu dia baru tanya. Saya rasa dalam mesyuarat Majlis Tinggi nanti, mesti Tan Sri Syarif ni, dia akan bersuara. Saya tak faham. Saya nak sokong Tan Sri Syarif, sokonglah. Bagi saya tak akan menyokong tindakan begitu. Sebab tak berhenti-henti nak bawa orang masuk. Kita kena fikirlah mereka datang tu betul ke ikhlasnya. Adakah mereka benar-benar untuk bersama-sama dengan kita untuk membangun satu wawasan bangsa? Kita bangsa yang berwawasan, kita bangsa yang ada kita punya tamadun. Kita bukan bangsa sembarangan. Jadi jangan ini. Inilah Saudara Fazil Yub, PAS dah senang lenang dalam 4 PN, tinggal UMNO saja yang ketinggalan bas. Tak apa, it's okay. Ahli akad umbi tak ambil kisah. Sebab itu bila Presiden UMNO buat keputusan kita tak nak tuntut apa jawatan apa semua, carry on. Tak ada masalah. Sebab kita tahu I'll beat you round 5 dan terbukti. Sebenarnya nak bagi tahu pilihan raya sejak daripada ini di Cameron Highlands sampailah ke pilihan raya negeri, calon UMNO tidak memalukan. Kita menang. Tam laju sangat. Tam ni memanglah minta EPF tak boleh dengan Lokman Adam, biar dia berpalah ni. Jadi bagi saya, kita semua tahu. Ini satu bidang. Tadi saya berbual dengan sahabat saya. Dia seorang bekas Laksmana dalam tentera laut di Raja Malaysia. Dia kata, Datuk, dia kata, dalam hidup kita ni
Kita semua tahu buruk dengan baik. Buruk, baik. Budak yang baru belajar pun tahu antara buruk dengan baik. Permasalahannya sekarang ni, kita nak cari macam mana kita nak menjadikan orang itu baik. Kita tahu buruk dengan baik. Tapi sekarang ni kita kena cari jalan, kita usaha supaya nak jadikan orang itu baik. Bukan buruk. Sebab kita tahu buruk dengan baik. Jadi, dalam kita nak buat coalition apa semua tu, kita kena fikir macam mana nak jadikan dia baik. Itu keadaannya. Dalam keadaan begini sekarang ni, saya melihat bahawa perkembangan ini bukanlah perkembangan yang sihat untuk UMNO. Apakah Tan Sri Anwar Musa sebagai Susah Agung Barisan Nasional, dia dah tak jadi Susah Agung UMNO, maka dia rasa dia boleh buat suka dia lah. Ini keadaannya. Warga ketereh, kena persoalkan. Saya nampak seolah nak menyelamatkan diri. Tingkah laku, kenyataan-kenyataan dikeluarkan, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyelamatkan diri. As long that I safe, everything is okay. Asal saja aku selamat, asal saja aku sertai, aku penjaringan jawatan aku, yang lain. Apakah itu sikapnya? Sikap kita sebagai ahli. Sebab itu saya kata UMNO itu perjuangan. Perjuangan UMNO itu mesti dahulukan. At any cost. Walaupun di mana kamu berada, sama ada kamu jadi Perdana Menteri ke, kamu jadi Timbalan Perdana Menteri ke, kamu jadi menteri ke, kamu jadi Timbalan Menteri ke, kamu jadi pengurusi JLC ke, kamu jadi wakil rakyat biasa ke, yang paling penting apa yang diperjuangkan oleh UMNO. UMNO memutuskan dalam keadaan sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Tan Sri Noh, rakyat memerlukan payung, rakyat memerlukan pelampung. Jadi sebagai ahli UMNO, warga UMNO yang punya kesempatan untuk melaksanakan matlamat perjuangan UMNO perlu dilakukan. Bukan sekadar sembang besar. Nak tubuh coalition itu, nak tubuh coalition ini, nak jemput orang ni, nak tunjuk kamu baik. UMNO tak perlu begitu. Warga UMNO menuntut kepimpinan, pertama sekali rakyat didahulukan. Bukan politik kamu, bukan politik jawatan. Sebab itu, bila Datuk Seri Presiden UMNO memutuskan tak ambil apa jawatan, kita berhadapanlah. Tuduhan mereka kata saya ada korup dan sebagainya. I'm facing to the court. Warga UMNO terima. Tak ada seorang warga UMNO yang berontak. Okey, carry on. Kita akur. Jadi artinya bukan jawatan yang dikejar. Bukan jawatan yang didambakan. Dan kita mahu menuntut apa sahaja yang diperjuangkan oleh UMNO. Waktu beliau menjadi Presiden UMNO, beliau mempengurusikan mesyuarat. Tuntutan UMNO dua perkara, iaitu pertama sekali kumpulan wang simpanan pekerja hendaklah mengeluarkan jumlah dari akaun pertama 10,000 bayar sekaligus. Yang kedua, hutang dengan bank dan institusi kewangan ditangguhkan dulu dalam sistem moratorium. Dua saja yang UMNO tuntut. UMNO tak tuntut nak jadi menteri. UMNO tak tuntut nak jadi pengurusi JLC. Itu kerajaan Tan Sri Zahid dan Muhyiddin. Tak ada masalah pada kita. Sebab itu beliau menyatakan berkali-kali kita bertemu di gelanggang. Bila sampai PRU nanti, UMNO akan bertemu dengan PBM. Ini style cara Muhammad Ali. I beat you round 5, I beat you round 3. Begitu sepatutnya. Tiba-tiba nak buat coalition pula lah. Ini yang saya heran. Ada kawan-kawan marah kat saya, dia kata, Datuk, janganlah tegur kalau pemimpin UMNO. Tak boleh. You cannot shut me off. Oh, dia kata tak elok lah kita sama UMNO tu, balon sama-sama orang UMNO. Ini bukan soal balon, ini saya nak memberi kesedaran. Beliau kena tahu bahawa diri dia, keberadaan dia di situ bukan untuk diri dia. Bukan untuk dia sebagai menteri. Sama ada kamu Syamsul Nasarah ke, sama ada kamu Kak Ani ke, sama ada kamu Kak Limah ke, sama ada kamu Tan Sri Anwar Musa ke, sama ada siapa lagi? UMNO punya ni. Kamu berada di situ bukan diri kamu, bukan batang tubuh kamu. Kamu mewakili UMNO. UMNO ada perjuangan. Kamu mewakili sebuah parti yang punya perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Rakyat didahulukan. Full stop. Jadi laksanakanlah.
Kalau kamu melaksanakan, insya Allah UMNO akan terus harum di hati rakyat. Kalau kamu tidak melakukan benda begitu, rakyat akhirnya sekarang ini terpalit. Saya akan jadi marah kerana tindak tanduk kamu itu membuatkan orang marah pada kerajaan hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional. Akhirnya UMNO yang terpalit. Apa dosa UMNO? Sehingga kamu sanggup mencemarkan begitu. What is your point? Kamu berada di situ mewakili UMNO. Kamu bertanding dulu pun mewakili UMNO. Kamu menang di KTR dulu kerana UMNO. Dulu kamu jadi Majlis Agung UMNO, kenapa boleh? Kenapa boleh kamu turun ke gelanggang, kita berjuang, kita bersama-sama dengan ada muafakat nasional ni. Tiba-tiba dah masuk kerajaan, lain cerita. Saya cubalah bertahan untuk tidak emosi, tapi ini fakta. Saya nak memberi pencerahan pada ahli kita supaya kita faham, supaya jangan marah pada UMNO. Jangan marah pada UMNO. Tadi ada orang bersembang dengan saya kata tak tahulah. Beliau bertanding jawatan timbalan presiden lawan dengan Datuk Mahasan, beliau kalah. Datuk Seri Hamidi berlapang dada, ambil dia nanti sebagai Sesat Agung UMNO. Walaupun melukakan hati Datuk Mahasan. Patut kena mati-matian lah. Kalau kamu boleh mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional, kena mempertahankan mati-matian Datuk Seri Hamidi. Jangan kamu biarkan dia terkapai-kapai seorang dekat mahkamah. You have the power now. Kamu berada di anjung kuasa bersama dengan Perdana Menteri, bersama dengan Menteri Haiwan dan Undang-Undang. Tanya dia, kes Presiden aku ni sampai bila ni? Takkan kamu tak boleh selesaikan? Percepatkan. Kalau betul salah, okey. Kalau tak salah, jangan inayahkan dia. Jangan meneruskan apa yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu terhadap pimpinan aku ni. Kalau tak ada, aku keluar. Itu baru jadi juara UMNO. Ini tidak. Presiden dibiar begitu. Dulu hari-hari boleh jumpa Presiden masa tak jawatan. Sekarang sibuk sebagai menteri. Betul bila orang tegur sikit. Janganlah begitu marah kat Presiden lah ni. Saya bukan marah pada Presiden. Saya simpati dengan Presiden. Macam semalam. Orang yang pengikut daripada ini Dr. Mahathir singgung Presiden. Masih kamu nak ajak budak-budak pejuang masuk dalam parti kita? Budak, saya tahu yang menulis siapa orang tua ke, yang muda ke, singgung. Kata kepada Presiden kita, parti muda nak bawa masuk dalam coalition. Apa benda ni? Apakah seperti kata kenyataan Datuk Seri Rahmat tadi? Artinya, tujuannya wawasan untuk apa? Untuk menyelamatkan jawatan dan politik. Itu. Jadi saya harap saudara semua faham. Jangan saudara salahkan UMNO dan Presidennya. Saya lihat sekarang ni, Presiden sekarang ni, dia nak singkirkan pun tak boleh. Kerana tak tahu bila nak pilihan raya. Tapi kenapa ahli-ahli majlis tinggi lain tak berani bersuara? Tapi kalau Lokman Adam serang nanti, saya cuma dengan Lokman Adam ni, kalau serang Presiden saya marah, itu saja. Kalau dia bercakap benar, carry on, saya diam je. Tapi kalau dia serang Presiden, tak boleh lah Presiden saya. Sebab dia dalam proses untuk minta balik-balik masuk UMNO. Okey lah tu. Tapi masalah sekarang ni, yang dalam ni, kamu yang berada di dalam, kita dah tahu, kita tahu buruk dengan baik. Ini yang kata macam mana kita nak jadikan untuk perkara itu baik. Tadi saya bincang dengan satu orang tadi, dia kata dalam keadaan begini dia khawatir. Dia khawatir apabila kata-kata yang dilontarkan oleh almarhum Tun Razak satu ketika dahulu. Almarhum Tun Razak dia kata, kalau Melayu itu gembira, semua kaum akan bahagia. Kerana Melayu itu adalah bangsa, lain-lain itu adalah kaum. Sebab kaum merupakan pecahan kecil dari negara asal. Jadi bangsa Melayu kita ni adalah kerana kita warga asal. Kaum yang datang dari negara asal itu sebagai kaum. Jadi kata Tun Razak, kalau Melayu gembira, semua kaum bahagia. Tetapi hari ini ternyata bahawa orang Melayu sudah tidak bahagia. Orang Melayu sudah tak gembira. Orang Melayu hari ini dalam keadaan cedera, dalam kepayahan. Dan kamu sebagai pemimpin yang memimpin warga bangsa Melayu, yang mewakili parti Melayu, Parti Umat Melayu UMNO,
Kamu tak boleh ambil kisah hal ini. Kamu terus lagi bercanda untuk mewujudkan lagi coalition demi coalition. Untuk siapa? Untuk siapa? Apakah ini untuk kekuatan UMNO? Hujahlah. Oh, kalau berhujah pandailah bercakap. Kita ingat bahawa negara kita ini berbilang kaum. Kita kena satukan mereka. Melayu tak boleh berpecah. Kita kena satukan. Nak buat macam mana orang Melayu dah begitu? Teruskan. The most important, gain the power. Kita dulu tersungkur, bukan salah kita. Sebab kita, kehancuran kita, pandai pula kamu cakap. Dulu UMNO itu kalah, Barisan Nasional kalah, kalau fitnah. Correct lah fitnah tu. Kamu ada kuasa sekarang, perbetulkanlah. Tapi kenapa kamu mewujudkan suasana membolehkan orang menambahkan lagi fitnah? Hari ini orang dah kata UMNO ini yang tak nak bagi, sedangkan menjerit bagian Arab pimpinan UMNO. Di Parlimen, hendakkan EPF. Hendakkan pengurangan kumpulan wang simpan pekerja satu ini, hendakkan 10,000 secara tuntas. Maukan supaya moratorium ini, supaya ditangguhkan. Itu tuntutan UMNO. Sebab itulah diutarakan. Itulah caranya untuk dilihat sebagai UMNO ini pejuang rakyat. UMNO ini benar-benar memperjuangkan keselesaan supaya apa yang kata Tun Razak itu menepati. Kalau Melayu gembira, semua kaum di negara ini akan gembira dan bahagia. Itu saja. Kita sambunglah malam esok. Kita sambung cerita ini besok. Saya minta maaf saudara, hari ini suara saya agak kasar kerana saya terkesan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Bersama lagi kita mendoakan dan kita sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat kita Allahyarham Datuk Hasbullah Abdullah. Terima kasih. Selamat malam.